wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan wa hiya adadul 20 al-ula wa hiya al-adamu wal huduthu wa turul adami wal mumasalatu lil hawadisi bi an yakuna jarman ay ta'khudhu dhatuhu al-aliyatu qadran min al-faraghi aw yakuna 'aradan yaqumu bil jirmi aw yakuna fi jihatin lil jirmi aw lahu huwa jihatun aw yataqayyada bi makanin aw zamanin aw yattasifa dhatuhu al-aliyatu bil hawadisi aw yattasifa bis sighari awil kibari aw yattasifa bil aghradi fil af'ali awil ahkami. Alhamdulillah, limpah kurnia Allah Ta'ala belah ihsan dia, masih memberikan kelangsungan dan kebolehan hidup atas muka bumi ini. Alhamdulillah, dapat kita Islam sejak lahir lagi melalui mak ayah kita yang Islam, walaupun kita tak pernah faham dan belajar Islam. Alhamdulillah, dengan itu melayakkan kita menjadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan diberi kita nikmat limpah kurnia pemberian dia semata-mata dapat Islam tu, dimudahkan kita pula untuk berlaku proses taat, tinggalkan maksiat. Alhamdulillah, diberi lagi kat kita nikmat dengan limpah ihsan dia, hidayah, keinginan, kehalubaan nak menuntut ilmu, nak belajar macam mana nak hidup cara Islam, cara iman, nak dapat iman, nak dapat yakin ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, rujuk ke Allah Ta'ala, dapat redha Allah Ta'ala, dapat sentiasa zikir ke Allah Ta'ala. Dan masa yang sama kita berpahaman dan beriktikad memang tak ada siapa yang boleh untuk dapat satu kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala melainkan orang yang paling mulia itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Data warid yang datang wajib iktikad, beriman dialah satu-satunya yang boleh memberi syafaat. Yang awal-awal sekali yang dipanggil syafaatul uzma di akhirat esok. Mudahan kita sebahagian daripada ahli yang dapat syafaat itu. Amin ya rabbal alamin. Di atas kita faham, kita tak boleh cukup dan memada dengan amal ibadat kita yang terlalu nipis, terlalu begitu rendah kualitinya ini, melainkan dengan limpah kurnia dan pemberian ihsan daripada Allah Ta'ala semata-mata, dan melalui syafaat yang akan diberi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah kita boleh dapat kelepasan daripada huru-hara daripada mahsyar itu. Mudah Allah Ta'ala kurniakan kita nikmat itu.
Amin ya rabbal alamin. Syukur diberi pada kita keupayaan malam ni boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah. Diberikan pada kita keinginan untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk mendengar penjelasan-penjelasan khasnya bab akidah. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kefahaman pula, dapat faham pula dengan fahaman betul. Masa yang sama lagi syukur kita diberi kita pula boleh beramal dengan mempraktikkan teori yang kita belajar ni, supaya sentiasa dalam keadaan zikir dengan Allah Ta'ala, fikir dengan Allah Ta'ala, tauhid dengan Allah Ta'ala dari sudut sifat-sifat yang wajib pada dia dan tanzihkan dia daripada sifat-sifat yang mustahil pada dia. Itulah kalau ikut yang kita nak sambung di atas prinsip sifat mustahil Allah Ta'ala. Bahasa yang kita duk bicara ni bahas sifat lawan bagi mukhalafah lil hawadis. Antara sifat Allah Ta'ala, Allah ni mesti tak sama sekali apa-apa ciri yang ada pada makhluk yang atas nama ni ciri makhluk. Allah takkan ada ciri tersebut dan tidak akan boleh ada bahasa istilah perkara itu layak dengan Allah Ta'ala. Tak boleh. Kerana apa-apa yang nama makhluk, tentulah sifat makhluk mustahil pada Allah Ta'ala, bukan layak dengan Allah Ta'ala. Yang tu adalah antara bahasa-bahasa ulama kita dah ajar awal-awal lagi. Kalau tak baru faham, dengar elok, perhati elok, mudah Allah Ta'ala faham dengan kita. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia buat makhluk ni dalam keadaan tentulah makhluk ni jauh berbeza daripada dia, takkan langsung ada ciri persamaan antara Allah SWT dengan makhluk dia. Jadi insya-Allah yang ni yang kita nak sambung, nak faham daripada mukhalafah lil hawadis, faham daripada ayat Quran laisa kamitslihi syai', faham daripada ayat Quran lam yakun lahu kufuwan ahad. Maksudnya Allah ni takkan ada pada dia apa-apa bandingan seumpama sekalipun, takkan ada untuk boleh bahas zat dia, sifat dia, af'al dia, milik dia. Dan khasnya cara kita nak berbicara, kalau ada atas nama sifat baharu, lebih-lebih lagi lah sifat tu nyahkan daripada Allah Ta'ala. Pasal sifat baharu ni semuanya berhajat ke Allah Ta'ala. Yang baharu ni makhluk ni, atas nama makhluk, semua makhluk akan berhajat totally pada Allah Ta'ala. Semua makhluk besar kali berhajat tak wujud. Makhluk, malaikat, makhluk bukan ada sendiri, Allah yang bagi jadi malaikat. Jin, Allah yang bagi jadi jin. Manusia, Allah yang bagi jadi manusia. Binatang, Allah yang jadikan haiwan binatang. Allah yang jadikan apa saja kehendaki dia. Jadi tentulah Allah Ta'ala di atas kata dia yang menjadikan, tak mungkin dia ambil faedah daripada apa makhluk dia buat, dan semestinya makhluk yang dia buat tentu lain daripada dia, jauh sama sekali nak diserupakan Allah Ta'ala. Pasal Allah tak ada misil, bahkan bukan sahaja tak ada misil, tapi tak ada misli. Kita sebut dah kan, kita belajar dah bab tu. Allah Ta'ala ni bukan saja tak ada seumpama dia, tak ada seumpama macam nak seumpama tu pun tak ada. Baik. Yang tu yang kita nak belajar seterusnya ni. Dia tahu ulama dah syarahkan apa maksud Allah Ta'ala ni. Jangan kata nak seumpama dia, nak seumpama macam seumpama dia pun tak ada. Maka apa-apa yang nama hawadis yang terdekat kita bicara, yang mana taghayyur, mana berubah makhluk, Allah mustahil berubah. Kalau ada, itu yang ada disiplin belajar atas istilah ayat-ayat mutasyabihat. Kalau ada, macam mana? Takkan dipahamkan ayat-ayat tersebut dengan makna zahirnya. Mesti, itu disiplin ilmu besar tu. Istilahnya kalau macam bahasa Melayu, kalau disebut satu peribahasa, perumpamaan dan peribahasa yang disebut ni mesti tidak dipakai di atas makna zahir dia. Bahkan dia akan ada sesuatu yang perlu dipaham apa maksud yang dikenaki dengan kenyataan tersebut. Jadi khasnya atas kita bicara ke Allah Ta'ala,
Yang seterusnya mustahil ada makna berubah. Seterusnya yang tu yang makna hawadis, saya sebut dah itu besar sekali makna hawadis. Yang ingat dalam kepala apa? Benda yang tak ada, lepas tu Allah Ta'ala bagi ada, tu dipanggil hawadis. Asal terjemah baharu, maksud lain makhluk. Allah tentu beza sama sekali dengan makhluk, beza. Kalau disebah saya ulang, memang saya sebut ayat Quran tu, hal yastawil a'ma wal basir, adakah sama orang yang buta dengan orang ada penglihatan? Sama tak? Macam itulah tak samanya Allah dengan makhluk. Tak sama tu wajah macam mana? Jauh sangat orang yang menerima pendengaran dengan orang yang peka, jauh sangat beza. Jauh tu macam mana? Jauh tak terhingga. Bahkan jauh tu jangan kata nak seumpama. Nak seumpama macam nak seumpama tu pun tak ada. Okay. Prinsip mesti pegang betul-betul. Prinsip mesti pegang. Prinsip tak boleh salah. Satu, bila prinsip pegang betul, kita jumpa apa-apa yang Quran hadis, kita setidaknya kita dah take alert dah. Apa dia? Mesti bukan macam tu maknanya. Ya, alhamdulillah. Selamat kita. Satu pentingnya kita belajar dulu ilmu tauhid yang macam ni untuk jadi satu garis panduan kat kita, guideline kat kita, agar akidah kita dengan Allah Ta'ala betul, fahaman kita dengan Allah Ta'ala lurus, tepat macam mana fahaman Nabi-Nabi, pewaris Nabi, siddiqin, syuhada, salihin, tutuku para ulama kita, salaf, khalaf, semuanya dia tak akidah yang betul. Jadi antara sifat makhluk tu berubah. Antaranya, ni sambung kita insya-Allah. Mustahil an yattasifa bi sighari awil kibari. Atau mustahil juga Allah Ta'ala ni keadaan dia bersifat dengan kecil atau besar. Kecil memang tak munasabah sama sekali. Begitulah juga tak munasabah sama sekali pada Allah Ta'ala dengan makna besar. Besar mustahil pada Allah Ta'ala. Besar mana yang mustahil? Besar dengan mana makhluk, besar dengan mana size, besar dengan mana occupied space. Besar dengan itu dia jadi jirim. Besar dengan itu dia akan ada bentuk, dia akan ada rupa, dia akan ada warna, dia akan ada wazan, timbangan, dia akan ada semua ciri-ciri makhluk yang telah kita belajar lepas. Dia kait dengan masa, kait dengan tempat, dia dikesankan oleh satu mustahil pada Allah Ta'ala. Mustahil pada Allah Ta'ala. Jadi yang mustahil tu besar ataupun kecil ataupun besar pada Allah Ta'ala, bersifat dengan kecil besar dengan makna makhluk, dengan makna jirim, dengan makna mengisi ruang, dengan makna bercantum benda-benda yang kecil dengan angka yang banyak, sehingga cantuman itu menyebabkan bila kita tengok, kita akan kata pada urufnya saiz macam ni adalah besar, itu besar. Mustahil besar yang maknanya tu. Begitu juga dia ada besar makna macam tu mustahil pada Allah Ta'ala. Begitu juga mustahil mana kecil pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni kita tak boleh tengok dia pasal dia terlalu seni. Katalah ada orang kata gitu, terlalu halus, kita tak boleh tengok. Coronavirus pun ada doktor-doktor yang kata sebenarnya coronavirus ni tak boleh nak dicapai dengan menggunakan teleskop elektron sekalipun, tak akan ada upaya untuk melihat dia. Pasal apa? Terlalu seni. Jadi kalau kata Allah ni kita tak nampak pasal apa? Pasal dia terlalu seni, terlalu halus untuk boleh dilihat. Subhanallah. Kafir cakap itu. Pasal apa kafir? Pasal itu memahamkan kecil. Kecil dengan mana mesti kewujudan yang isi ruang, dia akan ada juzuk anggota. Cuma juzuk anggota dia dengan angka molekul-molekul zarah-zarah yang membentuk dia tu, angka dia sedikit, jumlah dia tu sedikit. Satu panggil sighar. Kerana sighar atau awil kibar,
kecil besar ni di atas kuantiti zarah molekul yang dicantum ataupun dipisah oleh dia. Kalau pisah sampai satu angka yang kecil, dia akan jadi kecil lah. Kalau dicantum, maka dia akan jadi besar. Besar dengan makna macam ni salah, kecil dengan makna tu salah. Bahkan salah tu kalau duk itikadnya tu boleh makna kufur. Satu, jaga kalau saya ada sebut awal lagi dalam bab ni kan, kalau ngaji Asmaul Husna itu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terjemah yang kita dah dipakai, masyhur sangat kita pakai, Allah Maha Besar. Berapa besar dia? Faham macam tu sesat awal na'udzubillah. Walaupun Islam. Nanti yang kalau tak belajar bodoh, habis bodoh. Bodoh macam ni tak ada ubat. Siapa? Sangat asas pelajaran akidah boleh gagal. Waktu yang saya kata bodoh tak ada ubat. Bodoh tak ada ubat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada bodoh yang macam tu. Bodoh macam tu. Jadi mustahil Allah Ta'ala besar dengan mana saiz, dengan mana banyak elemen apa, sesuatu yang bercantum untuk dengan itu wujud dia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sama ada yang bercantum tu juzuk komponen anggota-anggota ataupun bercantum tu atau mana jirim ni dan arat yang ada pada jirim, dengan mana bercantum-cantum membentuk dia macam tu. Kalau makna besar macam tu mustahil. Kalau ada datang pun Allahu Akbar, Al-Kabirul Muta'al, sebut kabir, maha besar, tu terjemah Melayu. Apa maksud maha besar? Maksudnya maha hebat atau besar. Ambil bahasa mudah, besar kedudukan dan pangkat dia. Pasal apa kedudukan orang Ta'ala besar? Orang buta, orang celik dengan orang buta, betapa besarnya beza antara orang celik dengan orang buta. Orang yang pekak dengan orang melihat, orang yang pekak dengan orang yang mendengar, jauhnya. Jadi kalau itu pada Allah Ta'ala tentulah besar bukan makna saiz. Bukan makna saiz. Jadi kalau bukan besar dengan makna saiz, tentulah apa-apa yang menunjukkan boleh berlaku kecil besar, boleh sesuatu yang dengan sebab bercantum sesuatu menyebabkan dia ada hasil sesuatu. Pada Allah Ta'ala mustahil dengan makna macam ni. Mustahil dengan makna macam ni. Pasal apa? Pasal yang tu dia memahamkan Allah Ta'ala ni berjuzuk-juzuk, beranggota. Allah Ta'ala ni dia bersusun dengan sesuatu. Satu ada istilah besar ataupun kecil. Satu besar kecil ni sifat makhluk, bukan sifat Allah. Satu kalau datang pun atas istilah Arab, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau tak sebut Maha tu Allah, Tuhan yang besar. Besar bukan makna saiz molekul, tapi besar dengan makna pangkat dan kedudukan. Perak ada orang besar, ada menteri besar. Dengan Hafiz ni siapa gemuk lagi dengan menteri besar? Siapa besar lagi? Hafiz besar lagi. Besar apa? Besar saiz, jisim, tapi pangkat besar dia. Dia boleh dapat balak, dia boleh pegang kewangan negeri Perak, dia boleh keputusan bagi bantuan tak bagi bantuan. Yang ni boleh apa? Sorry sikit. Tapi yang ni jangan angkat kayu kuat tu. Angkat seorang. Apa cerita ni? Mustahil besar dengan makna saiz. Satu belajar Asmaul Husna tak faham akidah, awal-awal jadi kepih. Allahu Akbar, Allah yang besar sungguh, besar sungguh. Memang kalau kita tengok, kalau rajin pergi explore video-video Cik Wahab tu, Cik B tu lah, kalau pergi rajin pergi explore, kita akan jumpa begitu ramai
tokoh-tokoh mereka yang menghuraikan Allah besar ni dengan makna yang tak masuk akal sama sekali. Dia hurai tu huraian kufur akidah, tapi followers ramai. Waktu kita takut tu followers ramai. Mungkin follow kuliah dia, tapi tak ikut, mudah-mudahan begitu. Tapi kalau video dia keluar ramai orang tengok. Malaysia saya tak biasa dengar lagi hurai bodoh macam tu, akbar. Saya tak biasa dengar lagi lah Malaysia. Kita pun bukan kaji kita dengar. Tapi kalau yang Indon ni berlambak sangat. Ada muka tu, Masya Allah. Dengan jambang, dengan janggut dia nampak macam ulama besar, macam wali. Bofi itu cakap tu Masya Allah, ayat Quran saja, tapi sesat barat. Antara dia kata besar ni apa? Allah Ta'ala ni kita tidak boleh memandangnya kerana dia terlalu besar. Kerana itu kita enggak bisa melihat Allah Ta'ala kerana terlalu besar. Kursi ini tempat letak kakinya Allah Ta'ala. Allah bersemayam, Allah sedang duduk di atas kursi ini tempat letak kakinya. Mana mungkin kita boleh melihat Allah Ta'ala, kerana kursinya pun sudah besar, apatah lagi Tuhan yang meletakkan kakinya di atas kursi itu lagi besar. Kerana itu kita boleh enggak bisa untuk melihat Allah Ta'ala. Ramai dia ni ada dengar dia. Warai. Astagfirullah. Waktu kita zaman ni bala bagi tahu. Maksudnya ada orang duk dengar benda-benda huraian itu, dia tak ada alat apa-apa. Sayu syahdu, Allah sah. Kufur akidah. Pasal memahamkan dengan mana sigar ataupun kibar di sini dengan mana dia adalah cantuman dengan juzu anggota molekul zarah yang angkanya banyak. Dengan itulah disebabkan saiz besar, dan besar tu dengan mana saiz besar dengan mana saiz, itulah dia nak sebut tu mustahil pada Allah Ta'ala. Siapa yang itikadnya tu kufur, nama dia munjasimah, terjisimkan Allah Ta'ala. Subhanallah. Sekalipun dia kata Allah ni besar, besar sangat, kita tak mampu nak fikir, wallahu alam besar macam mana, tapi dia besar. Habis, besar kira. Patutnya macam mana? Mesti ada makna kabir, akbar. Terjemah memang makna besar, tapi bukan maksud dia besar saiz, dia mesti ada makna besar. Bahasa selamat terus mesti besar tu pangkat, bukan besar saiz. Saiz subhanallah, subhanallah, subhanallah. Satu Allah nak bagi rahmat, dia bukan perlu turun. Pasal turun ni nampak macam Allah Ta'ala ni saiz dia macam lebih kurang kita je, dia perlu turun daripada aras untuk turun ke langit dunia untuk beri rahmat dan perkampunan. Ni pahaman-pahaman Cik B je lah. Macam tu Allah Ta'ala. Subhanallah, subhanallah. Malaikat dia pun ada yang perlu, ada yang tak perlu turun daripada langit untuk menyelesaikan apa yang ada pada makhluk yang ada di bumi. Tak perlu turun. Bahkan boleh dengan saiz yang makhluk malaikat Allah Ta'ala bagi jadi ni, dia boleh mengurus dunia ni dengan dia tak perlu naik turun untuk bersibuk mengurus tu. Pasal Allah Ta'ala jadikan dia mempunyai capability, ada keupayaan dan kebolehan untuk mengurus macam tu. Kalau malaikat pun ada yang macam tu, lepas tu Allah macam mana? Subhanallah, subhanallah. Di atas dengan makna besar saiz mustahil. Jaga, ada orang sesat dalam masalah besar, ada orang sesat dalam masalah kecil. Ada orang kata, saya pernah dengar ada orang sebut akidah macam ni. Kalau tuan-tuan tak ada, tak apa. Tujuan saya sebut pun supaya jangan jadi sewil. Ya. Ada orang ajar akidah, dia kata macam ni. Allah Ta'ala ni bukan jirim. Betul? Allah Ta'ala ni bukan jauhar. Maksudnya dia bukanlah, walaupun dia kecil, tapi dia ada satu zarah saja tanpa bercantum dengan hal lain. Allah bukan occupied space yang dalam bentuk macam tu. Subhanallah. Pasal Allah bukan jenis occupied. Dia bukan benda wujud yang dia akan mengambil saiz dia, keadaan zat dia. Mustahil Allah Ta'ala keadaan begitu. Mustahil keadaan Allah Ta'ala begitu.
Jadi ada orang murai dia kata Allah Ta'ala ni, bila Allah Ta'ala bukan jauhar, Allah Ta'ala lagi halus daripada jauhar. Tu ada. Pasal bila jauhar tak boleh nak potong, tak boleh nak belah, tak boleh nak ricik, tak boleh nak kerat. Allah lagi halus pada tu. Pasal apa? Dah Allah Ta'ala bukan jauhar, bukan jirim, bukan jisim. Allah Ta'ala lagi halus pada tu. Astagfirullah. Ada orang faham je tu. Subhanallah. Kaedah kita macam mana? Mustahil dengan makna zahir, yang tu sifat makhluk. Khah atau kita sebut ni besar, dia cantuman molekul yang banyak, dan di antara molekul-molekul tu ada lekatan, baru dipanggil besar. Boleh faham saya cakap yang tu? Boleh faham saya cakap yang tu? Biasa tengok donat besar, donat. Ada donat besar ni. Donat dinosaur. Ada donat macam telinga kelin besar tu. Telinga kelin apa dia? Tak tahu kalau ada kelin. Tak bisa dengar nama kuih telinga kelin. Telinga kelin apa? Cok mendiram. Bukan ikan masam. Bau ikan masam tu bau ikan masam selalu. Cocok mendiram selalu. Ada donat besar tu. Pasal apa donat ni besar kecil? Ya. Ada molekul yang banyak angka, molekul-molekul zarah-zarah tepung tu angka dia besar lah. Ini besar ni macam tu. Jadi kalau memahamkan Allah Ta'ala macam tu, gila betul. Subhanallah. Salah. Mana mustahil? Pasal tu sifat makhluk. Sifat makhluk. Cukup. Pasal saya tak syarah panjang dah tu. Pasal memahamkan kecil dan besar pada Allah Ta'ala dengan makna macam ni, maksudnya memahamkan Allah Ta'ala jirim. Awal-awal dah salah. Pasal jirim makhluk. Allah yang buat jirim dengan keadaan jirim, dia occupy space. Allah no need for space. Because he is the space creator. How can he need space to exist? Oh subhanallah. Cukup. Satu kau dalam Quran sebut Al-Kabirul Muta'al, Allahu Akbar. Satu, berhati-hati dengan ayat-ayat macam ni. Pasal zahir dia tu kalau diterjemah, dia boleh mewahamkan musyabah. Tu ayat ulama. Dia boleh mewahamkan, maksudnya dia boleh membawa satu prasangka kepada Allah Ta'ala seolah-olah besar tu saiz. Allah Ta'ala ni bukan jauhar, seolah-olah dia lebih halus daripada jauhar yang kita tak kerti nak hurai. Subhanallah. Ada juga golongan sesat dia kata Allah ni nur. Pasal Allahu nuru samawati wal ardh. Antara nama Allah An-Nur. Jadi Allah adalah cahaya. Macam mana? Satu, Allah Ta'ala tak kita cirikan dia dengan kecil besar. Pasal cahaya bukan ada besar dan kecil. Jadi Allah adalah cahaya. Poi. Ya. Dengar dia tak? Bab sesat, bab akidah ni begitu banyak. Rasulullah dah mention dekat kita 1400 lebih tahun dulu, ada 73, satu je ahli sunnah wal jamaah, lain semua sesat. Finnar. Nauzubillah. Itu kena ngaji akidah elok. Walaupun kita tengok apalah duk belajar macam ni, alah menyusah. Oh, jangan. Ada satu hari nanti kita akan pakai semua maklumat. Kita yang tak ada akidah rosak ni alhamdulillah. Tapi ada satu hari kita terpaksa perang dengan pahaman tu. Satu. Lepas tu kenapa nak kena faham sungguh Allah? Pasal kita nak kurup dengan Allah. Yang tu kot bahasanya. Kita nak banyak zikir dengan Allah. Kita nak banyak sedar dengan Allah. Kita nak banyak realize dengan Allah. Hidup ni kalau boleh sedar tu realize dengan Allah. Walaupun berjalan. Dia kena ajar. Tu kena banyak zikir. Saya pun kurang zikir, tuan kena banyak doa untuk saya. Tapi belajar Tok Guru memang sebut macam tu. Bantuan tak ada jalan lain, zikir. Itu yang kalau tak ada jalan lain untuk dapat iman melainkan zikir, yang iman itu wajib, maka zikir jadi wajib.
Faham saya sebut apa? Faham saya sebut apa? Faham? Macam mana nak sembahyang, tak boleh sembahyang melainkan kena ada wuduk, dan tak ada wuduk melainkan kena gali telaga. Nak sembahyang wajib gali telaga. Apa kena ni? Nak sembahyang kena gali telaga, cerita apa? Mazhab mana, hadis mana yang sebut? Jangan ada buat bengap gitu. Dia termasuk dalam kaedah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Macam mana nak dapat iman pada Allah Ta'ala? Kata ulama, lama dah ulama kita bahas, tak ada jalan lain untuk sentiasa iman pada Allah Ta'ala, tasdik pada Allah Ta'ala, yakin kepada Allah Ta'ala, sedar kepada Allah Ta'ala, melainkan dengan zikir. Kalau tak ada dah jalan lain untuk boleh tauhid kepada Allah Ta'ala, sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, sedar kepada Allah Ta'ala, melainkan dengan zikir. Dengan tu dapat iman kepada Allah Ta'ala, yakin kepada Allah Ta'ala, sedar kepada Allah Ta'ala, tak lalai langsung daripada Allah Ta'ala, maka pada ketika itu zikir adalah jadi wajib. Pasal takkan boleh dapat iman melainkan dengan zikir. Iman wajib. Bila tak boleh dapat iman melainkan dengan zikir, maka zikir jadi wajib. Dengar elok saya sebut tu. Macam mana pun dia tahu umum orang tanya apa hukum zikir? Sunat. Zikir sunat ni untuk orang yang memang dah hadir hati ke Allah Ta'ala, untuk dia menambahkan aksesori ibadat dia. Itu kot bahasa nak gunakan. Untuk dia menambahkan, mengayakan lagi ibadat dia, untuk kata yang ni interaksi dia dengan Allah Ta'ala, maka banyakkanlah berzikir. Masa-masa tu zikir tu sunat. Boleh faham saya cakap apa? Boleh faham saya cakap apa? Tak faham? Jangan buat tidur ni, kesepak ni kan? Orang yang dah memang yakin ke Allah Ta'ala, tak zikir pun memang sedar ke Allah Ta'ala, memang yakin Allah Ta'ala, daya upaya ni pun dia sedar, Allah bagi daya upaya kat aku, Allah bagi aku melihat, Allah bagi aku mendengar, walaupun tak zikir. Zikir pada dia sunat. Orang macam tu zikir pada dia sunat, pasal dia dah ada iman. Dia tak perlu zikir. Zikir tak perlu dari sudut, tak perlu atas nama wajib zikir. Zikir yang kita macam kita dah zikir ni, pasal apa? Dia tak zikir pun, dia dalam keadaan mengingat Allah Ta'ala, mentauhid ke Allah Ta'ala, hati dia realize ke Allah Ta'ala, dia ada khauf dengan Allah Ta'ala, ada rajak dengan Allah Ta'ala, sentiasa, perasaan dia sentiasa dengan Allah Ta'ala. Orang macam ni zikir dia sunat. Kita ni tak kena gaya, duk zikir pun tak boleh ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Soal, apa hukum zikir? Boleh faham saya sebut apa? Bahkan dengar kata ulama, cara silap tak kena zikir kita haram. Pula kenapa pula zikir haram? Ya. So, zikir yang kita mempermain-mainkan zikir. Patutnya zikir dengan hati hadir. Ini memain. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Patutnya zikir dengan hati hadir. Patutnya zikir boleh jadi wajib, pasal tentu tak ada jalan lain untuk boleh tasdik pada Allah Ta'ala melainkan dengan zikir. Tapi zikir jadi bahan ketawa. Lemak itu pahala mana apa ni. Tiba-tiba ada satu orang tu dia kata tak boleh zikir Allah Allah. Zikir Allah Allah tak ada manfaat. Allah tak ada makna. Nak ada makna kena susun dalam bentuk subjek and predicate. Sebut satu kalimah tak ada makna, jadi cebuk kalimah sia-sia. Kata dia, astagfirullah. Doktor, kita ngaji macam ni, kata dia ngaji falsafah. Dia doktor apa? Doktor falsafah je tak? Tapi falsafah merepek. Satu ada doktor-doktor yang falsafah tu, dia kata kita mengaji sifat Allah ni mengaji falsafah, sepak dia dulu. Kau apa falsafah? Kau bukan doktor perubatan. Sepak dia dulu. Pasal dia duk pelekeh kata kita belajar ni falsafah, yang kau jadi doktor falsafah tu benda. Bengam. Tarik. Baran orang tua ni. Orang tua saya kan. Tarik. Baik. Jagalah bab kecil besar tu. Pasal ada orang sesat bab besar, ada orang sesat bab kecil. Kita macam mana?
Jangan bagi jadi sesat. Untuk apa mana? Besar, besar pangkat. Kecil, subhanallah, dengan mana saiz. Untuk Allah kecil, tak ada satu bahasa pun bahasa ke Allah Ta'ala kecil. Tidak. Itu tak boleh dilihat pasal dia kecil ke? Tidak. Kalau dia tak boleh dilihat, ghaib pun, ghaib Allah Ta'ala bukan macam mana ghaib malaikat. Ghaib malaikat, ada malaikat dengan ada occupied space, masih di tube space, masih di jisim. Kalau tak pun kita tak kerti nak hurai, di jisim latif dalam bentuk asal dia nur, di jisim latif. Allah subhanallah, mukhalafah lil hadis, Allah bukan jisim latif. Satu kaedah kita nak mengenal Allah Ta'ala ni, satu tidak dengan mumasalah pada makhluk, tidak sama sekali sifat makhluk. Tidak jirim, tidak jisim, tidak jauhar, tidak arat, tidak kait dengan zaman, tidak kait dengan makan, tidak besar, tidak kecil, tidak ada pihak, tidaklah berada di pihak, bukan dia berpihak, dia bukan arat, dia tak mengambil manfaat daripada makhluk. Aw yattasifa bil aghradi fil af'ali awil ahkami. Atau kata dia sifat maksud mumasalah ni apa? Keadaan dia Allah Ta'ala ni bersifat dengan segala gharad. Gharad ni bahasa Arab, aghrad tu jamak dia, ada matlamat, ada tujuan. Dengan bahasa lain, buat tu berkerana-kerana. Allah dia buat bukan dikeranakan oleh satu kerana itu dia buat. Itu kena faham bersih, besar tu bersih ketahanan tu. Allah buat makhluk bukan dengan dikeranakan sesuatu kerana, dengan itu dia buat makhluk di atas kerana itu. Tak. Bukan macam itu. Untuk Allah dia buat makhluk macam mana? Dia buat makhluk bukan di atas kerana-kerana, tapi dengan dia buat makhluk tu kita boleh pandang ada kerana. Faham tak? Kenapa buat kipas? Nak pergi sejuk, nak ada pengedaran udara. Kenapa dahaga minum air? Kenapa buat ais? Kita ada kerana, kita faham kerana. Kat kita, di sebelah kita ada kerana. Allah buat bukan berkerana. Di atas apa dia buat tu, maka kita lihat kerana. Faham? Saya cakap apa? Tu nak bagi faham tu, perkataan tu yang kata Allah mustahil dia bersifat dengan berkerana-kerana. Tu disebut dengan ada, cuma dia terjemah sini ada matlamat. Maksud matlamat ni dia berkerana-kerana. Pasal apa dia buat nasi? Pasal Allah bila dia buat kita, contoh yang ni fahaman salah, dia nak faham berkerana tu. Pasal apa Allah buat nasi? Dah dia buat kita manusia pula dah buat gaduh lapar nak makan, perlukan khasiat karbohidrat untuk menghilangkan kelaparan kita, maka Allah buat pokok padi untuk menghasilkan karbohidrat untuk jadi makanan untuk kita. Tak, bukan macam tu bahasa dia. Bukan dengan sebab dia buat kita, lepas tu tengok jadi kita lapar, perlu untuk hilangkan lapar tu, maka dengan itu Allah Ta'ala buat nasi. Subhanallah. Bagi faham dia tak? Bab ni memang nak pergi faham ni tu, saya dulu mula-mula belajar nak faham ni tu. Tuan-tuan tak apalah, wali-wali dengar sekali boleh faham. Pasal kita nak rasakan ketuhanan tu, nak rasakan ketuhanan tu, maksudnya nak feel la ilaha illallah. Allah mustahil dia buat dari atas kerana-kerana. Berkerana ni kita yang pandang berkerana. Pada Allah, Allah buat bukan dikeranakan oleh satu kerana. Bila buat makhluk ni, ada Nabi Rasul yang Allah Ta'ala nak bagi wahyu, betul kan? Kalau kita tengok dengan itu, Allah buat malaikat bagi wahyu. Malaikat jawablah, bukan Jibril lah. Boleh faham. Nak cabut nyawa macam mana? Dia buat malaikat Israfil. Baguslah. Saja buat soal lawak-lawak itu sikit.
Kenapa Allah dia perlu kepada malaikat untuk bantu dia? Untuk buat apa dia buat malaikat Israel? Untuk cabut nyawa. Yalah, memang untuk cabut nyawa. Dia perlu ke malaikat untuk cabut nyawa? Untuk kau tak kena dia buat apa? Buat apa dia buat malaikat Israel? Itu kena faham. Dia tak pernah buat sia-sia. Dia buat mesti ada hikmah dan rahsia. Tapi bukan dia buat tu di atas dia buat tu berkerana-kerana. Betul, dia buat pasal apa? Dia buat tu pasal nak zahirkan macam inilah bijaknya dia mentadbir. Sakit kepala bagi ubat sakit kepala. Allah Ta'ala perlu ke nak bagi hilang sakit kepala kita dengan ubat? Tapi dia bagi nak bagi sakit kepala hilang tu dengan ubat. Bukan bila dia buat kita tengok kita sakit kepala, maka Allah pun menciptalah satu pokok ke apa ke bahan ke untuk menghilangkan sakit kepala kita. Subhanallah. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Jadi ada berbeza antara kita punya perjalanan dengan Allah yang punya. Itu yang kita belajar mukhalafah tu. Kalau kita memang buat semua berkerana-kerana. Ni kenapa ada tiang? Jawab. Kenapa ada tiang? Kenapa besar ni tak besar ni? Untuk. Kenapa perlu ada tu tembok tu? Jawab. Tak lagi terlajak lagi yang kata budak-budak, orang tua pun macam tu. Kenapa tak tahap sampai atas? Ya. Macam penjara, macam puduk jail. Kenapa bos cermin? Ya. Supaya boleh nampak orang di luar. Ni orang dah masuk. Kenapa tutup? Kenapa tak tutup pintu? Kenapa buka? Ya, ya. Pengudaraan. Kat kita macam tu. Kat kita macam tu, kerana. Dia yang buat semua tu. Dan dia buat semua tu, Allah kalau ikut dia nak bagi sejuk kita, dia bukan perlu ada udara untuk bagi kita sejuk. Dia bukan perlu api untuk dia nak bagi kita panas. Dia bukan perlu matahari untuk dia bagi kita cahaya. Dia bukan perlukan makanan untuk bagi kita hidup. Malaikat tak ada makanan untuk hidup. Malaikat tak ada jantina lagi, tak ada masalah pun. Malaikat tak ada jamban tau. Kenapa? Malaikat tak ada makan minum. Malaikat tak ada suami isteri. Malaikat tak beranak pinak. Malaikat tak ada makan minum. Kenapa dia boleh hidup? Memang Allah tak perlukan untuk hidupkan makhluk dengan makan minum. Satu kalau kita belajar khas bab tu, bab puasa, tak jauh dah ni. Tak sampai ada bulan lah nak sampai puasa. Kenapa disyariatkan puasa? Pasal nak menunjukkan supaya nak ajar tu, yang di situ ada latihan besar tu, ajarnya walaupun tak makan, TikTok tak bangun sahur pula tu. Contohnya yang bagi sihat aku Allah, bukan makanan. TikTok hari yang tak bersahur tu lagi kuat daripada hari yang bersahur. Hari bersahur lepas subuh tidur, sebelah orang ke PKP tu. Lepas subuh bantai tidur lagi sampai asar. Lepas asar pun bantai tidur lagi, nak buka puasa baru buka bantai. Sikit tu. Jangan tak tahu ada orang dengan sebab puasa lagi kuat, lagi tak mengantuk. Yang tu yang ada latihan, ada mujahadah apa bulan puasa tu. Antaranya nak bagi dapat itu supaya yakin kita yang bagi sihat kita bukan makanan. Yang bagi sihat itu ialah Allah. Katalah selalunya kita kena sarapan pagi. Buat macam ni lah. Kalau kaki rokok, selalunya pagi-pagi dah 3 batang rokok. Pagi-pagi 3 batang rokok. Zuhur 5 batang. Asar 3 batang. Habis makan nasi malam 5 batang ni. Contoh. Bulan puasa berhenti rokok tu. Siang malam tak isap rokok. Boleh pun tak isap rokok, tak lampu pun. Habis Ramadan isap rokok balik. Tu bengap. Nama dia? Sorry lah saya punya bahasa kan. Tak, sebenarnya ada besar tu. Kita tak faham. Kita berakidahkan kepada benda-benda macam tu untuk kita nak rasa inilah sebab berlaku. Aku tak rokok, tak boleh duduk. Tak boleh duduk. Dia pula tak boleh rokok, tak boleh duduk.
Ayam tak merokok boleh duk. Yang buat malu. Oh, sorry ya. Iya. Saya ada kenalan seorang Mekalah Hulu. Anak dia memang umur dia muda sikit pada saya. Duk mengajar luar agak. Masuk banyak kat tempat dia mengajar Ipoh. Pegang serai lah apalah. Ayah dia tu. Ya, dia kuat tengok merokok. Tapi lah ni berhenti lah. Berhenti langsung. Dia saya orang Betong. Nak cerita merokok tu kita merokok lagi. Nak cerita boleh buat sebenarnya. Boleh buat. Merokok ni Masya Allah. Ni habis putung ni. Habis sambung satu putung. Satu hari kena 2 kotak. Duk kerja dulu bawa driver taksi. Betul, siap. Di Malaysia aja dia rakyat Malaysia lah ni. Duk berkawan dengan Siam. Tapi main bulan puasa, Siam tak percaya dia tak puasa. Tak percaya dia puasa. Tak percaya lah hang puasa ni. Bohong ya. Depan aku je hang tak risau kok ni. Siam mana ada cakap macam tu kan. Ni Siam lalu Siam belah Kedah cakap tu. Siam Betong ni dia lain sikit. Nanti orang pun tak nak pandai. Tapi lu hati tu nak cerita Siam aja. Dia cabar Siam. Apa dia? Dia buat taksi. Betul aku tak risau. Aku tak percaya hang. Tak percaya? Duduk sebelah. Duduk Siam tu. Daripada pagi sampai petang. Taksi tu, hari tu. Duduk dengan dia sebelah dia. Nak tengok dia isap rokok. Pasal dia tahu perangai kawan tu isap rokok macam tu. Buang ni ambil butong ni. Isap ni. Bulan puasa tu tak usik langsung. Kata dia, esok aku nak tengok sekali lagi. Hari ni yang berlakon lah. Esok buat ikut ni. Kata dia, mampus aku tak percaya. Kata dia, boleh. Kata dia, aku beriman. Kata dia, isap rokok batal pasal. Orang macam ni pun ada lah. Tapi bulan apa? Habis puasa tu minum ayak, makan kurma, minum ayak, rokok dulu. Tu apa? Tapi sekarang berhenti terus. Boleh berhenti. Saya nak cerita apa ni? Kita buat dengan kita rasa korot, ada tujuan kerana ni. Tambah ada benda yang kita dah buat, benda tu dah jadi macam itu akidah kita, tu nyawa kita. Ni kita masalah ni. Kita sepatutnya bergantung dengan Allah Ta'ala, bukan bergantung dengan makhluk. Tambah makhluk yang kita bergantung tu makhluk yang keji, makhluk yang hina, makhluk yang jadi masalah kita dari sudut praktikal fiqah dia, dari sudut praktikal tasawuf dia, bahkan dari sudut praktikal tauhid dia bermasalah. Kalau benda tu memang dibenarkan dengan syarak, kena makan nasi, kena minum air, kena makan ubat pun madu, habatus sauda, contoh kan. Aku makan ni pasal ikut sunnah Nabi makan. Bismillah, bagi sembuh Allah. Allah kata fi syifa, aku beriman. Nabi kata habatus sauda syifa'un likulli da'. Nabi tak sebut pun dos macam mana, makan aja bukan jadi masalah pun. Kalau makan Panadol, makan 5 biji, saya kira tombak mampus terus. Tapi kalau habatus sauda makan sekilo tak ada apa-apa, takut suara lah tak ada. Panas. Macam makan cabai lah contoh kan. Tapi tak ada side effect macam mana ubat-ubat moden ni. Dia nak sebut apa? Kat kita buat dengan sabab. Kalau sabab tu kita buat atas benda yang memang diizin syarak satu, dalam masa yang sama niat ikut Nabi SAW. Masa yang sama akidah pula, Allah yang bagi kesembuhan, bukan habatus sauda, bukan madu. Tapi pasal apa makan madu? Allah sebut madu, satu aku ambil madu. Junjung perintah Allah Ta'ala. Ni junjung perintah Allah Ta'ala, imtisal wa amirillah, la ilaha illallah. Kat kita macam ni ada gharat Allah subhanallah. Cuma kenapa dia buat? Dia buat tu menzahirkan
ilmu dia, menzahirkan bijaknya dia, menzahirkan hakimnya dia. Dia hakamul adl. Oh ya Allah, macam mana nak sebut? Tapi dia memang ada pelajaran khas kalau kita belajar situ lah. Tapi kena faham, Allah dia buat sesuatu bukan di atas dia tu berkerana-kerana. Dengan itu dia kerana dia buat macam ni. Tak. Sebenarnya kalau kita sebut sesuatu yang Tuhan jadikan itu kerana-kerana tu tak boleh lah. Tapi kalau kita dia ada manfaat, dia ada ni tak apa lah. Ya, dia mesti ada hikmah. Itu ayat yang selalu tutup guru kita ajar. Allah tak pernah buat sia-sia. Sekalipun lalang, sekalipun rumput, sekalipun tengok lalat, sekalipun nyamuk, sekalipun virus. Buat apa coronavirus? Buat susah kita ya. Kita cakap itu. Allah maksud apa? Dia bagi virus untuk dengan tu saya boleh duduk sini. Dengan tu boleh tolak tanah tu, dapat tanah sebelah ni. Hikmah tu. Kita ada tengok susah. Siapa suruh orang tengok susah? Kalau nak tengok susah, apa saya orang tak nak buat iblis ni? Kalau kita buat iblis, senang kita duduk dalam syurga. Tak gaduh nak pergi mujahadah lawan sana nak ni. Tak boleh isap okok ni, boleh isap okok dalam syurga, senang je. Oi, isap okok balik. Apa susah-susah macam ni? Mu tak kerti lah kalau itu, mu tak kerti. Kalau mu faham, mu tak cakap macam tu dah. Pasal apa dia buat iblis? Mesti ada hikmah dan rahsia dia. Kalau tak ada hikmah, kita tak ada. Tak ada. Kalau tak ada iblis, kita tak ada. Panjang lah saya nak cerita tu, panjang lah lagi kan. Tapi Allah dia buat mesti ada hikmah dan rahsia. Ada benda tersirat. Bukan di atas kerana. Allah Ta'ala bukan buat di atas ilat tabiat. Nanti jumpa nanti ke depan. Ya Allah Ta'ala dia qaimun binafsi. Dia tak hajat pada sesuatu, dengan sesuatu, kerana sesuatu, untuk sesuatu, bagi sesuatu, dari sesuatu, kepada sesuatu. Dia tak perlu apa pun. Itu yang kata dia istirna an kulli ma siwa. Itu ilah. Itu yang dia tak sama dengan kita semua berkerana. Kenapa baju ni ada macam ni? Kenapa bubuh butang? Kenapa ada collar? Kenapa kena lipat? Kenapa jahit tepi dulu? Kenapa ada pesak? Kenapa? Semua ada kenapa? Semua ada kerana. Kenapa dah tebuk pergi buat pula urat luar butang? Kenapa? Kan? Semua ada kerana. Kenapa ada ini? Kenapa ada kaki? Kenapa ada pakai wayar? Kenapa yang ni? Kenapa dia bubuh macam ni? Kenapa ada lampu ni? Kenapa? Kenapa yang ni pusing yang ni? Untuk apa tekan tu? Kenapa switch yang ni? Kenapa 3 wayar? Kenapa ada tapak? Kenapa macam ni? Kenapa ada pulas skru? Kenapa? Semua kita buat keliling kita, semua berkerana. Allah sistem dengan kita macam tu. Allah sistem dengan kita macam tu. Dan sistem macam tu ujian. Pasal yang ni hukum adat. Kita nak faham akidah, dia hukum akal. Atau kita belajar gua akal dulu. Apa dia? Lapar kita makan. Alhamdulillah Allah bagi kenyang. Allah bagi rezeki. Ada orang tukang masak nasi Hyderabad, ada ikan bakar, ada ikan masam, ada labu, ada ubi kayu, ada. Tak bisa makan ni. Masak lemak ubi kayu. Masak makan. Lemak ubi kayu. Yang baru ni apa yang tak makan? Masak lemak ubi kayu lah. Masak asam pedas buah ubi kayu. Punya kampung bank. Tak saya lah, saya sebut orang lain ni pasal lah, tak sama kan. Kayu makan. Sedap dia lah. Sini biasa lah. Tu kan. Tempoyak dah biasa. Tu pun ada orang tak biasa makan tempoyak. Ada orang tak boleh makan langsung tempoyak. Tak ni tak boleh. Bau pula riah. Aku kena duduk jauh sikit, tak boleh duduk tempoyak. Bau tempoyak, doyan ni aku tak boleh. Aku tak boleh bau doyan tu. Ada orang macam tu. Nak cerita apa ni? Kat kita ada korot-korot macam tu. Walaupun korot tak korot, boleh ke tak boleh apa, la ilaha illallah, mesti rujuk orang Ta'ala, mesti ada hikmah, ada rahsia. Pula tu tak sama apa yang ada pada setiap
individu, setiap makhluk tak sama. Nisbah manusia tak sama. Tak sama tu. Nisbah tak sama tu satu hal. Nak pergi faham, Allah dia tak buat sia-sia. Kenapa yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni apa-apa. Kita punya fokus dengan apa yang diajar oleh para ulama, mesti apa keadaan yang ada kat kita, mesti jadi ahli tauhid, mesti jadi orang beriman, mesti apa-apa rujuk ke Allah Ta'ala. Itu kita. Hang kaya ke, hang miskin ke, hang senang ke, hang pesyarah ke, hang nak murid ke, hang tok guru ke, hang kanak-kanak ke, hang ada otak yang ada akal yang hang balik yang mesti kena Allah Ta'ala. Hang kaya ke, hang nelayan ke, hang tukang masak ke, hang cikgu ke, hang cikgi ke, hang ustaz ke, hang pelajar ke, kulit putih ke, kulit hitam ke, apa ke, mesti hang kena Allah Ta'ala. Mesti hang kena jadi ahli tauhid. Otak lembab ke apa ke, mesti yang kena Allah Ta'ala. Lelaki ke, perempuan ke, nak darah ke, janda ke, apa ke, mesti mu kena Allah Ta'ala. Mesti kena Allah Ta'ala. Itu wajib. Bukan mesti kaya, bukan mesti alim, bukan mesti hafal Quran, tapi apa yang disuruh sepatutnya loba kat situ. Belajar, ngaji. Tapi ada orang ngaji tak dapat. Yang besar tu mesti kenal Allah Ta'ala. Walaupun mengaji tak pandai-pandai, Quran tak habis-habis hafal, tak boleh habis 30, naik 10 pening, tak boleh lagi jeng sistem jeng, naik 10 Quran 10 juzuk jeng, tak boleh. Memang ada orang tak boleh, dia tak boleh lagi tak boleh lagi. Masuk juzuk sebelah tu dia campur lah, masuk surah ni, masuk sini, tak lagi aku tak boleh sampai, aku nak ngaji pondok tapi Quran tak boleh dengar, kena baca. Tambah yang duk hafal lagi tak boleh dengar. Apa saya nak sebut ni, macam mana pun tauhid mesti, taat mesti, maksiat nak dengar, Allah mesti kenal. Walaupun katalah tak boleh nak hafal Quran 30 juzuk, yang dah hafal, bukan dah hafal selesai, belum. Pasal yang penting bukan hafal tu, tapi bukanlah maksudnya boleh abai dengan hafal. Jangan silap dengar. Maksudnya apa yang Allah Ta'ala suruh, apa tanggungjawab yang kena cari. Tapi matlamat dia bukan situ. Matlamat dia arif dengan Allah Ta'ala, boleh faham la ilaha illallah. Kalau boleh hafal pun jangan rasa hebat aku, pandai aku. Hadza min fadli rabbi. Ini limpah kurnia Allah Ta'ala beri kat aku. Hang pandai masak ke, hang pandai bertukang ke, hang pandai mengajar ke, hang pandai mengapai ke, hang pandai ingat hadis ke, ingat Quran ke, ingat fiqh ke, ingat tauhid ke, hang ingat semua nombor-nombor ni, teori matematik ke apa ke, tak kira lah pokoknya kepandaian. Hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi. Adil sini. Dia kata ni pasal pandai aku, hebat aku. Tapi padahal sehat. Semua ni limpah kurnia daripada Allah Ta'ala ya. Tak ada lain. Besyak, tak ada ragu sikit pun. Allah yang beri aku. Aku asal mayat. La ilaha illallah. Wajib semua orang kena dapat itu. Itu tauhid. Satu, Allah Ta'ala dia tak bersifat dengan dia ada ambil tujuan. Dia ada ambil kerana. Fil af'al pada semua perbuatan dia. Tapi dia tak pernah buat sia-sia. Yang tu kena faham. Dia tak pernah dia ambil manfaat. Dengar tu. Pasal kalau dia ambil manfaat, maksudnya dia berhajat. Betul dia buat apa? Dia buat untuk dia nak zahirkan siapa dia. Dia nak menunjukkan supaya kalau ada sebut-sebut dalam hadis kursi, sebut tambah kita mengaji ulama-ulama arif billah ni, Allah Ta'ala zahirkan makhluk supaya kalau disebut hikmah dia apa? Makhluk kenal Allah Ta'ala. Dia suka dia, kalau nak guna bahasa suka kan, Allah Ta'ala nak menzahirkan dia. Dia suka ada makhluk dia, kenal dia. Tu kemudian bahasa suka tu bahasa yang dipakai kan. Itu dia cipta makhluk. Bukan dia cipta makhluk di kerana di atas apa yang tak cukup pada dia, maka dengan kerana itu dia buat makhluk. Bukan. Dan bila dah tercipta makhluk, dia terpaksa buat macam ni. Dan buat manusia kena makan takkan nasi je, kena pelbagai. Ada gandum, ada ubi kayu, ada ubi keledek,
Betul nak masak, nak goreng kena pakai minyak, kena tanam sawit, kena hak ni, kena kacang soya. Takkan kacang soya ya, ada kacang panjang, ada kacang hijau, ada kacang tanah, ada kacang peas, kacang hazel, kacang almond. Macam-macam kacang. Kenapa tu? Allah Ta'ala bukan kerana. Apa dia? Memang dia punya mansya dia, kehendak dia. Dia yang nak. Yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dia yang cipta apa saja dia kenaki dan dia yang pilih apa dia nak buat. Kat kita tak boleh pilih semua. Kita ada bab-bab yang kita boleh pilih di atas apa peraturan Allah Ta'ala bagi. Tak dipersoal apa yang Allah Ta'ala buat, tapi kat kita lah yang akan dipersoal apa yang kita buat. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Okey. Jadi Allah memang nisbah dia tak ada ambil apa-apa tujuan kerana pada fi'il perbuatan dia, apa yang dia buat. Begitu juga awil ahkami ataupun segala hukum ahkam. Dia suruh kita sembahyang, bukan dengan itu dia jadi hebat. Dia suruh kita puasa untuk dia tu, subhanallah. Tidak. Tapi dia buat semua tu atas limpah kurnia dia semata-mata. Ada hikmah dan rahsia. Prinsip je itulah. Kena belajar panjang tu panjang, memang ada disiplin belajar ilmu satu. Tapi ni dasar pertama sekali kita mengajar akidah, yang ni mesti bagi betul. Macam mana nak buat? Satu, di atas dasar itu, apa saja yang datang kat kita, sabar. Semua ketentuan Allah. Mesti ada hikmah, mesti ada rahsia. Yang penting, macam mana hubungan kita dengan dia. Sejauh mana kita tauhidkan dia. Sejauh mana kita taatkan dia. Berapa banyak masa kita buat untuk dia, untuk tunai agama dia, untuk tegakkan agama dia. Ataupun banyak kita just wasting the time. Ni malam tunggu siang, siang tunggu malam, malam tunggu siang. Just wasting our time only. What we do and what we did for this a very valuable deen. Bunyi pirang putih bodoh-bodoh itu kan. Bukan putih bodoh, putih saya bodoh. Agama yang mahal ni, apa kita buat untuk bangunkan agama? Sekurang-kurangnya atur, susun. Ada duit, jaga duit. Ada fikiran, jaga fikiran. Ada orang tak ada duit tapi fikiran best. Ada orang fikiran tak bagus tapi duit banyak. Ada orang tak boleh main mengaji, bantulah orang mengaji. Ada orang tak mau mengaji, tu nak mati. Itu tak boleh. Ada orang nak mengaji tapi tak boleh mari. Kau bagilah apa yang boleh, saranan, bantuan, pasir, batu, simen. Bukan semua orang boleh bagi, tapi bantulah apa yang boleh. Sekurang-kurangnya tolong iklan, membagi tahu nasihat apa. Semua orang ada peranan dia. Batu pun ada kerja dia. Batu kerja batu lah. Takkan batu nak suruh bagi keluar air, takkan batu nak suruh keluarkan angin. Batu kalau tak ada dia nak baju simen ke mana? Pasir kalau tak ada nak baju simen ke mana? Tak ada air macam mana nak baju simen? Masing-masing punya kerja lah dan tanggungjawab. Yang penting semua orang akan bantu untuk bina agama Allah Ta'ala. Bina tauhid Allah Ta'ala. Itu kita. Nisbah Allah tak ada kerana nisbah dia. Jadi apa dia buat semestinya ada hikmah dan rahsia. Pasal dia terlalu bijak, terlalu nak sebut macam mana, terlalu kemas segala urusan dan pentadbiran dia. Tak ada walaupun sebesar zarah yang Allah Ta'ala buat, yang tu ada benda yang terlajak ke miss ke apa ke, subhanallah. Allah dia kamal, dia kamil, kamalat pada dia, sifat dia sempurna. Ada pelajaran bersama tu ngaji lain lah. Gitu pelajaran tu dasar ya tu. Baik, kemudian wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi. Wallahu a'lam. Tambah satu nanti. Ada soal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lana bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون